عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmat Allah dapat sama-sama kita pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu setelah kita selesai menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita dan digolongkan kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Pada pagi ini kita sambung lagi pengajian kitab kita Jam'ul Fawaid yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Kata Syekh, قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين. حكاية، bahawasanya seorang laki-laki hendak makan timun qassa, maka dipatahkannya, maka didapatnya pahit, maka diberi akan sahayanya, maka memakan ia akan dia. Maka berkata penghulunya, betapa engkau makan akan dia, maka ia pahit. Maka sahutnya, senyata telah aku makan berapa banyak pada tangan engkau daripada manis-manis, maka aku benci bahawa tiada aku makan pahit ini sekali jua. Maka dimurkai akan dia penghulunya. Ini satu cerita hamba dengan tuannya. Jadi tuannya satu hari ambil timun. Timun ni dalam bahasa Arab disebut timun qassa. Pohonnya seperti pohon labu. Pokoknya macam pokok labu. Dia adalah sejenis timun. Timun qassa nama dia. Jadi tuan ni pun patahkan timun ni, makan-makan pahit. Jadi bila rasa pahit, kau makanlah, dia bagi pada hamba dia. Jadi hamba ni pun makan. Tuan dia kata, kenapa kau makan sedangkan dia pahit? Dia kata, selama ini Tuan bagi semua timun yang sedap, yang manis gitu. Saya makan, saya takut ataupun tak suka kalau diberikan timun yang pahit, tidak mau dimakan, itu tanda tidak berterima kasih. Bahawa sekali timun pahit makan pun nak dicampak, itu tanda tidak berterima kasih. Ini cerita ni nak menggambarkan bahawa sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali Allah uji kepada kita dengan ujian kesusahan dan kepayahan, takkan itu pun nak berungut begitu. Jadi syahidnya ataupun yang nak diterangkan oleh pengarang kitab kita ini,
iaitu ketua ini, penghulu ni diumpamakan seperti Allah memberi kepada kita. Selama ini Allah telah memberikan begitu banyak. Sekali Allah beri yang tidak sesuai ataupun tidak bertepatan dengan kehendak kita, tidak sepatutnya seorang hamba Allah mempertikaikan di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba ni jawab, selama ni Tuhan bagi semua mana-mana, baru sekali bagi pahit, takkan itu pun tak nak makan ataupun dibuang, itu tanda tidak berterima kasih di atas pemberian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Nuktatun, hazihi nuktatun latifatun. Ini adalah satu pengajaran, satu ingatan yang begitu halus ataupun yang begitu memberi manfaat. Nuktah, jamaknya nukat. Nuktatun ni ada kala makna titik, ada kalanya nuktatun ni memberi maksud mau'izatun latifatun, satu pengajaran yang begitu halus yang perlu kita ambil perhatian. Seperti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-Ku menanggung akan segala kebencian kerana Aku, maka tiada ia melintangkan bagiku, maka demikian pula Aku ampunkan dosanya dan tiada Aku melintangkan kepadanya. Iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengujikan kepada hamba-Nya dengan ujian-ujian yang tidak disukai oleh hamba ini, tapi hamba Allah ini tak pernah mengungut dan tidak pernah membantah dan tidak pernah mempertikaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan segala kesabaran hamba-Nya yang sanggup menghadapi segala rintangan tersebut. Bahkan Allah akan memberikan pahala yang berganda kepada mereka dan diampunkan dosa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan pahala orang yang sabar tanpa boleh dihitung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nak menunjukkan kepada kita al-hubbu, iaitu kasihnya seorang hamba itu kepada Allah. Apa-apa ujian daripada Allah Ta'ala, ianya menerima dalam keadaan redha kerana ianya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, hamba Allah yang cinta kepada Allah itu Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ini di antara hamba Allah yang begitu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh ahli sejarah bahawa ibadat Rabi'atul Adawiyah ianya mengatasi ibadat orang lelaki. Ibadat Rabi'atul Adawiyah mengatasi ibadat orang lelaki. Dan juga kibar ataupun orang yang hebat di kalangan ulama-ulama lelaki ini. Rabi'atul Adawiyah semayang satu hari satu malam sebanyak 1000 rakaat. Kanat tusalli alfa rakaatin. Satu hari satu malam 1000 rakaat. Tusalli alfa rakaatin fil yaumi wa laylah. 1000 rakaat. Satu hari orang tanya kepada Rabi'atul Adawiyah, ma turidina bihadza? Ente ni semayang sampai 1000 rakaat ni nak apa? Madza turidin? Kau nak apa ni sampai semayang 1000 rakaat? Apa yang kau mahukan dan apa yang kau inginkan? Faqalat, maka Rabi'atul Adawiyah menjawab, innama af'aluhu likay yusarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang kulakukan ini, ibadat sebanyak 1000 rakaat satu hari satu malam dengan berzikir, baca Quran,
buat amalan-amalan yang soleh yang lain, tidak ada tujuan yang lain melainkan untuk disukakan ataupun untuk memberikan kesukaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likai yusarra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi, mana dihiburkan. Tujuannya ialah likai yusarra, supaya dihiburkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan amalanku ini pada hari kiamat. Allahu akbar. Haji Rahman kalau beribadat minta syurga. Tapi Rabi'atul Adawiyah beribadat supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira di akhirat besok. Karena ada umatnya yang kuat beribadat. Ada umatnya yang begitu cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memang tak tertanding. Oleh sebab itu ulama-ulama menyebut bahawa ibadat Rabi'atul Adawiyah ianya mengatasi riwayat ibadat kibar ar-rijal, pembesar ataupun orang yang hebat di kalangan para awliya ataupun ulama-ulama di kalangan lelaki. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Supaya dia kata fayaqulu lil anbiya, supaya besok di akhirat, kata Rabi'atul Adawiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebut di kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalam, unzuru ila imra'atin min ummati hadza amaluha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berkhutbah dan memberitahu kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam pada hari kiamat besok, ini dah umatku, cuba kamu lihat begitu banyak amalannya. Jadi menggembirakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni umat aku ni, perempuan bukan lelaki. Jadi inilah tujuan Rabi'atul Adawiyah banyak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu dalam riwayat yang banyak bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, telah kusampaikan semua yang diwahyukan oleh Allah kepadaku kepada kamu, dan janganlah kamu melakukan maksiat, dan jangan kamu hitamkan, la tusawwidu wajhi, dan jangan kamu hitamkan mukaku di hadapan Allah. Dalam kitab Lataiful Ma'arif karangan Syekh Ibn Rajab Al-Hambali, dalam bab Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah mendatangkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita jangan sampai memalukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah. Oleh sebab itu Rabi'atul Adawiyah rahimahallahu taala rahmatan wasi'ah, ianya beribadat bersungguh-sungguh supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat kesukaan dan pujian dan tidak dimalukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan para anbiya alaihi wassalatu wassalam di akhirat nanti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian yang lepas kita telah membicarakan tentang kelebihan-kelebihan berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya memberikan kemuliaan kepada Nabi. Di antara tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita banyak berselawat ke atasnya, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Ibn Farhun Al-Qurtubi rahimahullahu taala, bahawa sesungguhnya samaratu, hasil buah daripada
berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ianya ada 41. Kemuliaan berselawat ada 10. Samaratuha, hasil daripada berselawat itu, ianya ada 41. Yang pertama mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan supaya berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imtithalu amrillahi bis salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala fi salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan, muwafaqah akan Allah Subhanahu wa taala berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sendiri berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu. Jadi bila kita berselawat, ianya muwafaqah apa yang diwahyukan oleh Allah. Allah pun berselawat, kita berselawat. Allahu akbar. Jadi ini di antara tanda kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan main-main berselawat ini. Dia bertepatan dengan kehendak Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian kita pun berselawat. Allahu akbar. Dah hasilnya. Yang ketiga, innallaha wa malaikatahu, mana muwafaqatuhu al malaikata fi salati alaih. Dan muwafaqah bertepatan selari dengan para malaikat berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para malaikat berselawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jadi kalau mereka yang mengaji dalam kaedah bahasa Arab, yusalluna ialah al-fi'lul mudhari'. Al-fi'lul mudhari' yadullu ala istimrar wa tajaddud. Sesungguhnya fi'il mudhari' menunjukkan berkekalan dan sentiasa diperbaharui. Itu nama fi'il mudhari'. Jadi bila kita lihat ayat Quran, yusalluna, salla, yusalli, yusalliya, yusalluna, huwa huma hum. Bermakna Allah dan para malaikat sentiasa berselawat. Mana sentiasa Allah memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengangkatkan martabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusalluna 'alan nabi. Maka litajaddud, sentiasa diperbaharui. Begitulah mengingatkan kepada kita senantiasa berselawat dan sentiasa memperbaharui begitu. Itu nama fi'il mudhari'. Contohnya, saya sedang baca Quran. Ana aqra'ul Quran. Sedang baca dan membaca, itu fi'il mudhari' nama dia. Itu fi'il mudhari'. Jadi apabila kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia muwafaqah dengan para malaikat yang berselawat, sentiasa berselawat. Dan yang ketiga, husulu 10 salawatin minallah, ianya mendapat 10 selawat daripada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya berselawat sekali. Yang kelima, annahu yurfa'u lahu 10 darajatin. Siapa berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diangkatkan baginya 10 darajat. Sekali 10 darajat. Tadi lepas subuh kita baca 10 kali, dia 10 kali 10. Baru 10. Baru dapat 100. Baca lagi selawat lagi. Sekali dapat 10. Bayanglah 10 kali 10. Kemudian kita baca 10 kali. Kita baca lagi 10 kali. Begitu. Sekali selawat mendapat 10 darajat.
yuktabu lahu asyru hasanatin, dan ditulis baginya 10 pahala. Tadi 10 darajat, diangkatkan baginya 10 darajat dan ditulis baginya 10 hasanat, kebaikan. Dan yang ketujuh, tumha anhu asyru sayyiat, dihapuskan baginya 10 kejahatan, 10 dosa. 10 naik martabat, 10 ditambahkan pahala, 10 lagi bertujuan untuk menghapuskan dosa. Mana yang kekal? Pahala. Yang dosa telah dihapuskan. Yang ke-8, turja lahu ijabatu da'watihi, doanya diharapkan sungguh mustajab. Mana diharapkan baginya mustajab doanya. Mana orang yang berselawat ni doanya mustajab. Yang ke-9, annaha sababun li syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berselawat ini merupakan sebab mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, annaha sababun li ghufrani zunubihi. Ia adalah merupakan sebab diampunkan dosanya. Yang ke-11, annaha sababun li qurbil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sebab dapat menghampirkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Rabi'atul Adawiyah ni boleh maqam tinggi kerana dia kuat berselawat gitu. Jadi bila kita banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan selawat itu sababun liqurbil abdi minhu sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah merupakan sebab boleh menghampirkan seorang hamba itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa cinta kepada Nabi. Orang yang tak cinta kepada Nabi ini sallallahu alaihi wasallam kerana dia kurang berselawat. Kurang berselawat. Dan seterusnya, annaha sababun likifayatil abdi ma ahammahu. Ianya adalah merupakan sebab bagi mencukupkan seorang hamba itu apa yang ia cita-citakan. Bila kita cita-citakan sesuatu, maka apa yang kita cita-cita itu akan diberikan. Cukup bagi hamba itu apa yang dicita-citakan. Orang yang berselawat ni di hatinya tenang gitu. Tidak pernah rasa susah hati, bahkan mukanya berseri, tenang gitu. Kerana Allah beri kepada dia. Sebab Allah beri rahmat, Allah beri rahmat, Allah beri rahmat begitu. Allah ampunkan dosa, Allah ampunkan dosa begitu. Maka ianya akan mendapat kebahagiaan. Yang ke-13, annaha taqumu maqam as-sadaqah. Ini saya telah huraikan di surah Huduyung sebelum. Selawat ini menduduki tempat sedekah. Apabila ditanya, saya suruh bersedekah. Sedekah tak ada duit. Nak bercakap dengan benda yang baik, kita seorang-seorang. Bersedekah ni banyak kategori sedekah. Jadi berselawat ini menduduki tempat sedekah. Annaha taqumu maqam as-sadaqah. Ianya adalah menduduki tempat sedekah. Dan yang ke-14, annaha sababu zakatil musalli wa taharatih. Ia adalah merupakan zakat bagi orang yang semayang dan taharah bagi orang semayang. Yang ke-15, annaha sababun, yang tadi merupakan zakat bagi orang yang berselawat dan juga merupakan taharah bagi orang yang berselawat, termasuklah orang yang mendirikan salat. Sababu zakatil musalli, mana orang yang berselawat, wa taharatil musalli, mana orang yang berselawat. Wa sababu nafyil faqri alal musalli, dan juga orang yang banyak berselawat ini
ianya dijanjikan tak fakir, iaitu merupakan sebab menolak segala kefakiran ke atas orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15, yang lain tu kita akan sambung pada pengajian yang seterusnya. Sababun litabsyiril abdi bil jannati inda mautihi. Orang yang banyak berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ia merupakan satu sebab mendapat kegembiraan ketika hendak meninggal dunia, diberikan berita gembira syurga bagi dia. Jadi bila kita nak meninggal dunia, diberikan berita gembira, dipaparkan syurga kepada mereka yang banyak berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak buat maksiat, dia tak mau selawat ni. Oh ustaz, dia kata senanglah begitu. Tak payah semayang, tak payah. Selawat je. Kita tanya orang yang tak semayang tu, dia boleh selawat banyak-banyak tak? Orang yang banyak semayang pun, selawat pun tak boleh banyak-banyak. Baca buku selawat, Afdalus Salawat, karangan Syekh Yusuf Nabhani. Afdalus Salawat nama kitab ni. Ada lagi kitab, banyak kitab-kitab selawat yang disusun oleh para alim ulama. Kashful Ghummah, pada iaitu satu kitab menyusun selawat-selawat hari Isnin, selawatnya bagaimana, hari Selasa, Rabu dan seterusnya. Nama kitabnya Kashful Ghummah. Ada lagi kitab-kitab yang lain yang disusun oleh para alim ulama berselawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalailul Khairat. Dalailul Khairat. Ada orang memperkaitkan Dalailul Khairat ni, dia kata selawat ni boleh membawa pada syirik. Dia kata selawat yang ada dalam Dalailul Khairat boleh membawa pada syirik. Sebab dia tak faham bahasa-bahasa, ataupun apabila selawat hari Isnin tidak sama dengan selawat hari Jumaat. Kerana mereka yang berselawat ini disusun oleh Al-Imam Jazuli rahimahullah ta'ala. Selawat dinamakan Dalailul Khairat. Dalail makna petunjuk, dalil. Khairat kepada kebaikan. Kerana banyak berselawat, Syekh ni banyak berselawat, sehingga air dalam telaga ni boleh naik ke atas berkat selawat, liqada'il hajah. Jadi bila orang nak air, tak boleh dapat air kerana tak ada timba. Bila timba tak ada, macam mana nak naik air ni? Jadi datang Syekh, jadi Syekh pun baca selawat, letak tangan begitu. Kalau Arab Mesir sebut yatla' muyyah, kata-kata. Mana air itu naik begitu. Sehingga anak murid ni, orang yang nak air ni jadi terkejut, dia kata. Macam mana yatla' muyyah, dia kata. Bila air itu naik begitu. Dan boleh diambil. Kalau tidak air di bawah. Dia kata amalanku tidak ada yang lain melainkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak murid ni kata, Tuan Syekh, tuliskanlah amalan Tuan Syekh supaya kami boleh amalkan. Maka ditulis, jadilah amalan dia. Jadi amalan Dalailul Khairat ni, dia bukan seperti yang ada dalam kitab tu. Dia hari Isnin dia baca, dia pergi ke belakang, naik balik ke depan, pergi ke belakang, dia susah sikit. Dia ada cara pembacaan Dalailul Khairat. Ada kaifiat dia. Jadi ramai ulama-ulama yang alim membaca Dalailul Khairat. Syekhuna Syekh Judah Mahdi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bersama-sama kami semua akan membaca Dalailul Khairat tiap-tiap lepas sembahyang fardu Isya. Dalailul Khairat nama dia, yang dikarang oleh seorang wali Allah tarekat As-Sazuliyah, iaitu Imam Abu Hasan As-Sazuli rahimahullah ta'ala.
Apa keadaan pun bolehlah membaca apa-apa selawat yang diajar oleh Nabi SAW, yang dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar, yang dibaca oleh Sayyidina Umar, yang dibaca oleh Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala, telah disusun dalam kitab-kitab salawat. Di antara Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala juga menyusun selawat-selawat yang dibaca oleh Nabi SAW yang disabdakan, dan juga bacaan selawat yang dibaca oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Sambung balik, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Satu hari Rabi'atul Adawiyah ni ditanya, kaifa hubbuki lirrasuli salawatullahi wassalamu alaihi. Wahai Rabi'atul Adawiyah, bagaimana cara kamu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat, Rabi'atul Adawiyah menjawab, wallahi inni uhibbuhu hubban syadidan. Demi Allah, kecintaanku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tandingannya. Walakin hubbal khaliqi syaghalani an hubbil makhluqin. Tetapi cintaku kepada pencipta iaitu Allah telah menyibukkan aku daripada cinta kepada makhluk. Maksudnya Rabi'atul Adawiyah, cinta kepada Allah itu mengatasi kepada cinta kepada makhluk, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Allah mesti mendahului pada cinta kepada makhluk. Inilah yang disebut oleh seorang wali di kalangan perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Sebagaimana dalam kitab kita ni cerita seorang hamba dengan tuan dia. Diceritakan bahawa satu hari pencuri telah memasuki rumah Rabi'atul Adawiyah. Itu dalam bilik Rabi'atul Adawiyah, tempat beribadat beliau. Ketika itu Rabi'atul Adawiyah sedang tidur. Maka pencuri ini pun mengambil bajunya. Dia curi baju Rabi'atul Adawiyah dan dia nak keluar. Bila nak keluar, falam yajidhu, tak nampak pintu. Maka dia letaknya baju ni, nampak pintu. Ini bukan cerita Piramli, betul. Ini Rabi'atul Adawiyah, karamah beliau. Summa ada fahamal al-mata', kemudian dia masuk balik dalam rumah Rabi'atul Adawiyah dan mengambil barang-barang ni nak bawa keluar. Tak boleh juga. Tak boleh. Tak jumpa pintu. Maka tiba-tiba terdengar satu suara daripada langit. Da'ith thiyaba waftahil baba. Tinggalkan semua baju-baju tersebut. Bukalah pintu. Fa inna nahfazha. Sesungguhnya kami yang memeliharanya. Wala nad'uha wala nada'uha, dan kami tidak akan membiarkan ianya begitu sahaja. Karena orang yang cinta itu, walaupun ianya tidur, tetapi yang dicintainya tidak pernah tidur. Oh, terdengar suara. Betul. Rabi'atul Adawiyah ini tidur, tetapi dia cinta kepadaku, mana cinta kepada Allah. Allah tidak pernah tidur. Jadi orang yang cinta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan peliharakan kepada orang yang dia cintai. Mudah-mudahan Allah golongkan kita begitu. Jadi Rabi'atul Adawiyah ni Allah peliharakan dia. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quranul Karim bahawa Allah tidak pernah mengantuk dan tak pernah tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bangkalilah yang diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa barang siapa membaca akhir surah Isra,
qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna wa la tajhar bis salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dhalika sabila wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Bahawa sesungguhnya mereka yang membaca ayat tersebut dipeliharakan oleh Allah segala harta benda walaupun dia tertidur. Kalau datang orang nak mencuri, insya-Allah dengan izin Allah, kalau dia ambil dia tak boleh balik. Dia tak boleh ke depan dan dia tak boleh ke belakang. Ke depan boleh, ke belakang, ke kiri, ke kanan dia kaku. Barangkali kalau kita merujuk kepada ayat tersebut, qul ud'ullaha, serukanlah Allah, awidu ar-Rahman, atau panggillah nama Allah Ar-Rahman. Qul ud'ullaha awidu ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Apa-apa yang kamu seru ini bagi Allah itu nama-nama yang baik, yang tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada anak baginya. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Suruh kita membesarkan Allah. Tidak ada yang boleh menghinakan. Allah boleh hinakan sesiapa. Kalau orang tu mencuri, Allah hinakan dia. Begitu. Oleh sebab itu membaca ayat tersebut yang diriwayatkan daripada Ahlul Bait, iaitu daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, dan disebut banyak dalam tafsir Al-Quranul Karim, mentafsirkan akhir surah Isra itu, ianya mempunyai banyak kelebihan. Mudah-mudahan dengan membaca ayat tersebut Allah peliharakan kita. Allah peliharakan. Sebagaimana Rabi'atul Adawiyah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain. Dan telah menangis Nabi Allah Syuaib alaihi salam daripada rindu 10 tahun hingga buta dua matanya. Jadi rindu kepada Allah Ta'ala sampai buta mata. Itu Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Hatim Al-Asam, seorang ulama yang alim yang telah kita huraikan pada pengajian sebelum ini, di antara wali Allah yang bernama Hatim Al-Asam, sehingga digelarkan beliau ni Al-Asam, iaitu orang yang peka. Orang yang bisu, peka, buta. Ada ulama mengatakan bahawa sesungguhnya Hatim Al-Asam ianya digelar orang yang peka kerana tidak mendengar perkara maksiat. Ada yang menggelarkan ianya Al-Asam sebagaimana disebut di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah. Risalatul Qushairiyah telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ada dua versi. Tapi terjemahan Indonesia ni tidak sesuai dibaca, kerana terjemahannya tidak menepati kehendak bahasa-bahasa tasawuf. Bahasa-bahasa tasawuf, ia kalau baca pun perlu berguru. Kita Risalah Qushairiyah yang diterjemahkan. Risalah Qushairiyah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Qushairi telah menyebut sejarah ataupun biadota Syekh Hatim Al-Asam. Ada yang mengatakan bahawa dia ni sentiasa memelihara sudah mulut, telinga, mata daripada memandang pada maksiat dan mendengar perkara maksiat dan bercakap pada perkara maksiat. Ada yang mengatakan bahawa digelarkan di Al-Asam kerana seorang perempuan telah tampil ke hadapan menanyakan satu soalan
di khalayak anak muridnya, di kalangan lelaki yang begitu ramai. Tapi perempuan ni memang dia nak juga tanya soalan, tapi dalam keadaan ketika itu dia sakit perut. Gitu perempuan ni. Dia takut nanti kalau dia tak pergi ke depan, pengajian telah tamat. Dia tak sempat nak tanya. Sakit-sakit perut pun dia pergi ke depan. Jadi dia pergi depan, ramailah anak murid Hatim Al-Asam ketika itu. Tapi dia sakit perut. Begitu. Dalam keadaan sakit perut tu, angin banyak dalam perut. Angin banyak dalam perut. Macam kita ni tua-tua berangin begitu. Nanti saya bagikan ada satu amalan yang diajarkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apabila seorang perempuan bertemu dengan Sayyidina Ali, dia kata, makcik ni sakit perut je, berangin. Kalau nak sembahyang subuh ni, Allahu Akbar, sikit-sikit terkentut, sikit-sikit terkentut begitu. Tambah tua-tua ni dia sejuk-sejuk. Dulu tak ada kipas, terasa panas begitu. Ada kipas terasa sejuk pula, dia kata, Allah, kipasnya sejuk sangat, dia kata. Kalau pasang 70, 100 lagi terangkat semua, dia kata. Jadi kita tua-tua dah kena sapu minyak angin pula begitu. Oleh sebab itu diajarkan satu doa begitu. Ada satu doa yang telah dimuatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam amalan Imam Ghazali. Nama kitab beliau At-Tibbur Ruhi. At-Tibbur Ruhi. Dan alhamdulillah makcik itu sihat begitu. Sihat. Dan saya dah tulis nanti minta photostat amalan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi perempuan ni terkentut dia. Jadi anak murid Hatim Al-Asam tengok-tengok. Dia kata, tengok, kurang ajar perempuan ni. Kalau nak terkentut, kata terkentutlah tempat lain. Depan tok guru dia kentut. Orang lain semua dengar gitu. Orang sakit perut, barangkali bertali-tali kentut dia begitu. Jadi perempuan ni mula jadi rasa bersalah. Tapi Hatim Al-Asam, seorang wali Allah, dia tahu bahawa perempuan ni ada hajat, dia sakit perut begitu. Barangkali kalau dia pergi buang air besar dulu, tak sempat nak tanya. Nak menjagakan maruah perempuan ni, Hatim Al-Asam kata, ulangkan balik soalan, saya tak dengar. Oleh sebab itu orang gelarkan wali Allah ni Al-Asam. Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala menyebutkan, beliau menyebut barang siapa mendakwa bahawa ia cinta kepada syurga, man idda'a hubbal jannah, siapa kata dia cinta kepada syurga, min ghairi infaqi malihi, tapi tidak pernah ianya menginfakkan hartanya untuk Allah dan Rasul, untuk Islam, ni dusta. Cinta ni ialah dusta. Fahuwa kazzab. Barang siapa yang mendakwa bahawa ia cinta kepada Allah min ghairi war'in an maharimihi, tanpa ada warak menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah, maka ianya dusta. Jadi kalau orang ni kata dia cinta kepada Allah, semua dia balun habis. Halal haram ke apa semua syubhat dia pun tibai habis. Tak ada warak. Ini kazzab. Ini dusta. Wa man idda'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam min ghairi mahabbatil faqri fahuwa kazzab. Barang siapa yang mendakwa bahawa ia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa cinta kepada orang miskin, maka orang ni pendusta. Orang ni pendusta. Jadi tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suka dan cinta kepada orang yang miskin, susah-susah. Bukan kita mengingatkan orang susah ni pada bulan Ramadan, bukan sekadar kita ni bermusim ingat pada anak yatim yang susah-susah pada 10 Muharram, pada hari lain kita tak pernah ingat. Sedangkan ayat Quran menyebut laisal birra an tuwallu wujuhakum
قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Jadi ayat Quran laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, bukanlah kebaikan itu menghadap timur dan barat. Di antara kebaikan iaitu berbuat baik kepada anak yatim, wal yatama wal masakin, orang miskin, wal yatama wal masakin wa ibnas sabil والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. Jadi ini di antara yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi cerita Nabi Allah Syuaib alaihi salam begitu rindu kepada Allah Ta'ala, selama 10 tahun menangis kerana rindu sampai buta matanya. Maka kembalikan Allah Ta'ala matanya kepadanya. Kemudian mata Nabi Allah Syuaib alaihi salam kembali semula dapat melihat. Maka firman Tuhannya bagi Jibril alaihi salam, kata olehmu bagi Syuaib alaihi salam bahawa apa kehendaknya akan syurga, maka bagimu, dan jika ia takut akan neraka, maka bagimu aman, dan jika engkau berkehendak bidadari, maka bagimu. Malaikat pergi tanya Syuaib, Nabi Syuaib ni menangis ni apa tujuan? Ada hajat? Kalau dia berkehendak syurga, ku berikan syurga, kata Allah. Kalau ianya takutkan neraka, aku amankan Syuaib ini daripada api neraka. Kalau ia hendak bidadari, ku berikan bidadari. Ini Allah suruh malaikat tanya kepada Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Oleh sebab itu asal ketaatan ni disebut oleh Hatim Al-Asam, di antaranya ialah khauf. Takut kita kepada Allah ini, al-khauf ini, itu asal ketaatan. Oleh sebab itu Syuaib ni dia rasa takut kepada Allah. Bila dia takut dia akan datang rindu. Yang kedua asal ketaatan ialah ar-raja, harapan kita. Harap kita ialah rahmat Allah, harapan kita Allah ampunkan dosa. Orang yang ada maqam ar-raja, dia kuat ibadat sebab dia mengharapkan keampunan Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Mereka yang tidak ada ar-raja, maka dia tidak suka beribadat. Ar-raja'u mana mengharapkan. Dan yang ketiga baru datang al-hubbu. Yang pertama al-khawfu, yang kedua ar-raja'u, yang ketiga baru naik al-hubbu. Baru dia datang kasih. Sebagaimana Syuaib, Nabi Allah Syuaib alaihi salam, ianya al-khawfu, kemudian ar-raja'u, maka hasilnya al-hubbu, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kata Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, untuk memasuki ilmu tasawuf ataupun nak mengikut mazhab kami dalam menuju kepada Allah Ta'ala ni, hendaklah mereka menjadikan diri mereka ini 4 kematian. 4 kematian. Jadi kalau kita nak ikut cara ulama-ulama salih ni, mereka ni beribadat menuju kepada Allah, dia ada 4 kematian. Yang pertama mati ni nama dia mautu abyad, mati putih nama dia. Mautun abyadu. Abyad ialah putih. Mautun abyad. Apa benda mautul abyad ni? Al-mautul abyad ialah al-ju', lapar. Ialah lapar.
Jadi orang nak menuju kepada Allah Ta'ala ni, dia tak boleh kenyang, dia kena selalu lapar. Yang kedua, al-mautul aswad, mati hitam nama dia. Mati hitam, al-mautul aswad, ihtimalul adha, sanggup menanggung segala resiko, sanggup menanggung segala kesusahan. Ini kalau tak sanggup menanggung kesusahan, dia tak boleh sampai ke Allah Ta'ala. Dah panas sikit, mula kita tak selesa, ibadat pun mula jadi tak apa seronok, begitu. Nak tempat selesa, ada angin, ada aircon, begitu. Tempat kena selesa, tak sanggup ihtimalul azab, tak sampai, makna tidak sanggup menghadapi al-mautul aswad ni. Dia kata payah. Kalau begitu nak berada dalam zon selesa je begitu, payahlah nak sampai, dia kata. Yang ketiga, al-mautul ahmaru. Al-mautul ahmar iaitu mati merah. Mati merah ni maksudnya mukhalafatun nafsi, menyalahi kehendak hawa nafsu. Kalau nafsu ni kata nak ini, tak kita lawan dia gitu. Kita menyalahi kehendak nafsu yang tidak baik. Bahkan kita mencari kehendak nafsu yang baik. Yang tak baik ni kita lawan, dan kita takkan bersetuju dengan dia. Ini dia al-mautul ahmar. Yang keempat, al-mautul akhdar, mati hijau nama dia. Mati hijau ni iaitu kita beribadat ni dalam keadaan pakaian yang biasa. Pakaian yang biasa. Mana jangan nak memilih-milih, ada orang tak ada pakaian, dia kata Allah pakaian tak selesa, dia kata. Kalau telekung tu kena telekung yang mahal. Kerana pakai telekung boleh khusyuk semayang. Ada pakai telekung yang mahal, dia khusyuk semayang. Kalau pakai telekung yang murah-murah, tak khusyuk semayang. Kerana telekung boleh khusyuk semayang, itu satu perkara yang pelik lah begitu. Pakai baju yang sedap-sedap baru khusyuk. Baju kalau tak apa sedap, tak khusyuk, kita kena buangkan itu al-mautul akhdar nama. Mautul akhdar. Ini ada huraian mati ni, 4 jenis mati ni. Dalam ilmu tasawuf telah membahaskan nama mati-mati ni supaya kita dapat mengatasi benda-benda ini dan sampai kepada satu tahap, iaitu kita merasa kelazatan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan hurai Nabi Allah Syuaib ni. Panjang, Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah Al-A'raf, ayat 80, 85 sehingga 93. Jadi huraiannya begitu panjang, tidak bersempatan pada pagi ini kita untuk nak huraikan kisah Nabi Allah Syuaib alaihi salam. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Alim ulama, bagi mereka yang belum mendapat zuriat, dah lama berumah tangga dan dah bermacam-macam dah cuba, belum dikurniakan oleh Allah Ta'ala zuriat lagi, maka cubalah kita beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaedahnya, sembahyang sunat 2 rakaat, sembahyang sunat hajat, memohon kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami isteri ni sembahyang, dua-dua sembahyang. Suami jadi imam, isteri jadi makmum. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya Allah kurniakan zuriat
yang boleh menjadi khalifah di muka bumi ini, mentadbirkan bumi berdasarkan Quran dan sunnah Nabi SAW. Selepas semayang hajat, maka baca surah Yasin. Apabila bertemu ayat wa nufikha fis sur hingga sampai yansilun, maka hendaklah diulang 3 kali dan berniat, ya Allah kurniakan zuriat. Kalau ada air, letakkan air depan, nanti boleh buat minum. Kemudian ketika bertemu ayat salamun qaulan min rabbir rahim, maka diulangkan juga pada ayat tersebut sebanyak 3 kali. Ya Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran bahawa di dalam syurga salamun, Allah memberi salam, qaulan min rabbir rahim, iaitu satu salam daripada Allah. Maka kalau Allah izinkan mengandung, alhamdulillah. Selepas membaca surah Yasin, maka dibacakan surah Al-An'am ayat 95. Ayat 95. Surah Al-An'am ayat 95. Memohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala bukakan. Kalau rahim tu mana benih ini jadilah gitu. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-An'am, innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang membukakan, membelahkan. Kalau benih tu dia akan tumbuh begitu, Allah yang belahkan dia. Kalau benih tu tak terbelah, tak akan tumbuh dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha faliqul habbi wan nawa. Allah yang membelahkan. Jadi contohnya perempuan ni dah lama dah kahwin, suami isteri ni minta Allah bukakan sebagaimana benih ni dibukakan oleh Allah, maka pasangan ni minta Allah bukakan. Baca ayat tersebut, ayat 95. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyit wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tu'fakun. Dan dibacakan dalam ayat surah Furqan. Baca surah Furqan ayat 54. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Dan dialah Allah yang telah menciptakan manusia itu daripada air dan menjadikan ia bernasab dan berketurunan. Maka Allah itu maha kuasa. Jadi bacakan sebanyak 7 kali, berdoa ke Allah Ta'ala. Kalau nak dihembuskan air, dihembuskan dan diminum selama 40 hari. Dan naklah diamal tiap-tiap lepas semayang sebanyak 7 kali dalam surah Al-An'am dan juga dalam surah Al-Furqan, diamal selama 40 hari. Kalau perempuan ni period, maka hendaklah berniat ianya sebagai zikir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita dan dikurniakan zuriat sebagai penyambung keturunan dan mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita pada pagi ini. Kita mengharapkan daripada Allah Taala, Allah golongkan kita di kalangan hamba-hamba Allah yang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita nanti. Rabbana altuh bina wajma'an syamlana bihabibillana fa'alaihi salam
ربنا ربنا أنت راحمنا وشافعنا حين يوم الندم، وهو يسقي لنا عند حوض المنى، فهنيئا لنا بجوار الإمام. في النداء جاءنا به يا سعدنا، فأجاب لنا أمتي يا سلام. قد صفى وقتنا ورغد عيشنا، به يا بختنا ووفانا المرام. من أراد بنا وبمجمعنا، حسبنا ربنا عند كيد الأنام. ربنا أحينا بالتقى في الدنا، من عذاب قنا لا نخاف في الزحام. ربنا اغفر لنا ولآبائنا، الحقا بيننا في مقر السلام. ربنا اغفر لنا ولآبائنا، الحقا بيننا في مقر السلام. ربنا اغفر لنا ولآبائنا، الحقا بيننا في مقر السلام. ربنا اغفر لنا ومشايخنا ولإخواننا المسلمين يا سلام. واحفظا ديننا من ديون احمينا، واختما بالتقى عند حسن الختام. والصلاة على زار رب العلا، حاذا أعلى المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننال بسرها حفظ القرآن والعمل به، وارزقنا منه علما منيرا، وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، يا منزل القرآن على نبينا ولد العدنان، أحينا على القرآن وأمتنا على القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن. اللهم كفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن. اللهم اجعلنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة من القرآن كرامة، وبكل آية من القرآن سعادة، وبكل سورة من القرآن سلامة، وبكل جزء من القرآن جزاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وشفيئنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.